Selamat pagi Habis Ramai. Bagi Puan, tolong sambung kepada Ketua Bahagian Siasatan Jenayah. Sebentar. Hello. Jawab kan? Ya, Cik. Saya rasa tadi saya suruh sambung Ketua Bahagian Siasatan Jenayah tak jawab Dia tak jawab, Cik. Sambung kepada Tata Tertib balik. Sebentar. Assalamualaikum, selamat pagi. Menjadi saya Pidis Rahman, Sarjana Nazim dekat Malaysia Bantu. Hello Cik, saya Harida saya yang tadi call buat Okey. dua tu. Saya dah cuba call, saya dah call dah ini ASP Fauzan. Okey. ASP Fauzan dia tak terima aduan saya. Dia cakap mengapa saya kena bagi arahan kepada inspektor tu. Dia cakap macam tu. Okey. Dan saya call inspektor tu, IOK. Saya rasa dia dah block nombor saya di phone dan juga di WhatsApp. Pasal apa? Saya call terus pergi voice note. Dan WhatsApp macam satu tick saja. Maksudnya dia tak receive. Ini hanya berlaku apabila seseorang block kita. Dia akan terus... Semalam masa Cik pergi dekat sana, siapa statement Cik? Bukan semalam. Ini kes ini dah lama. Saya tahu semalam Cik ada pergi jenayah. Diorang ambil rakaman percakapan Untuk kes lain. untuk kes lain. Dan malam siapa yang ambil? Untuk kes ini 6 hari bulan 11 November saya dah buat report. Pada hari yang sama keterangan ambil. Pada hari yang sama saya bukti rakaman saya dah bagi di mana wujudnya ugutan mengancam nyawa. So ugutan jenayah dah berlaku. Jadi IUK lepas tu dia 11 hari bulan 10 hari bulan. 10 hari bulan November dia hantar saya satu pemberitahuan lah, pemakluman status kes. So, dalam tu dia cakap IP dah buka bawah Seksyen 506. Ini dah 2 hari, tak buat apa-apa tangkapan terhadap kedua-dua tertuduh dalam report saya. Semalam saya beritahu perkara ini kepada satu ASP yang ambil keterangan saya. SP tu bagi tahu kalau mereka dah buka IP di bawah seksyen tu, mereka kena buat tangkapan. Kalau tak buat tangkapan, akan nama mereka akan tersenarai dalam wanted. Dan polis wajib buat tangkapan dan buat satu report tangkapan. So lepas dah buat tangkapan, so mereka tak buat ikut prosedur. Ayu dah hilangkan diri, dah tutupkan blog saya dari call.
Yang tadi tata tertib cakap SP Fauzan, Ayu ni Nur Syikin di bawah ni SP Fauzan, tapi SP tu pula cakap mengapa saya kena harakan. Macam tu. Dan saya cuba call Ketua Bahagian Siasatan Jenayah, tak ada orang angkat telefon. Macam biasalah, itu biasa, itu perkara biasa. Jadi macam mana? Ini bukan kali pertama polis abaikan aduan saya terhadap tertuduh-tertuduh itu. Banyak kali dah, bertahun-tahun, dari 2016. Saya dah buat hampir 10 report. Semua report diabaikan. Hanya mereka cakap gerak sini, gerak situ. Ada satu kes pun mereka cakap dah file dekat mahkamah. Sampai sekarang mahkamah tak boleh cari file apa. Pengarah Mahkamah Seremban menjawab saya, kes itu tidak wujud dalam sistem mahkamah. Hanya ada dalam buku, satu buku macam tulis sebutan kes tu. Tapi tak ada dalam sistem. Tak ada file pun tak boleh cari. Mengapa pasal satu tertuduh ni saja semuanya jadi macam ni? Tak ada tindakan lain yang update dekat sistem lain, tapi tindakan tak ada. Jadi macam mana, Cik? Sebentar je. Hello, Cik. Ya. Saya duduk dengan pegawai saya. Maknanya Cik kena pergi juga dekat pejabat jenayah tu cari yang untuk... Ya, saya dah pergi dah. Saya pergi, Ayu tak ada. Saya dah call SP. Memang saya pergi pun dia akan cakap benda sama. Kan saya dah cakap terus kepada ASP tu. ASP tu tak layan aduan ni. Dia cakap, mengapa saya kena arahkan Ayu tu untuk buat tangkapan? Dia tak ada kait, Ayu tu tak ada kaitan dengan saya. Macam tu. Hanya tata tertib bagi tahu, katakan kenyataan ASP tu salah, tidak bertanggungjawab, maknanya tata tertib kena ambil tindakan. Kalau tak, satu pegawai pergi tanya terus kepada ASP tu lah. Tengok, dengar betul-betul apa kenyataan dia. Kan ini, saya boleh bagi dia surat ni, nombor rujukan surat tu perlukah? Apa surat pemberitahuan yang saya terima melalui email dari Ayu tu? Ini ya? Dia ada tulis nombor kes pun ada. Surat pemberitahuan. Dia ada beritahu dia buka section kan? Memang dia bagi tahu setiap kali. Ini maksudnya dalam sistem mereka hanya update. Aduan saya sekarang, apabila tertuduh ni, yang saya syak, ini adalah polis suruhan. Dia lama buat gangguan ketenteraman awan di tempat tinggal kami. Tapi mengapa, soalan saya, mengapa setiap kali polis tipu kes tu, di mana dalam sistem memang dia update macam seolah-olah dia dah ambil tindakan yang dengan betul. Tapi tindakannya sebenarnya tidak berlaku. Bukan kali pertama. Ini dah berapa tahun, berapa report saya dah buat. Sampai sekarang mereka dah, sampai dari tahun 2019 pula, lepas hampir 6 laporan polis saya buat, mereka pusingkan 3 kes terhadap saya. 3 kes salah dia, mereka tuduh saya di mahkamah 3 kes ni. Mengapa polis buat kerja penipuan macam tu boleh buat, tapi bukti saya dah bagi, dia dah buat kesalahan ni, section sudah ada peruntukan undang-undang. Mengapa tindakan tu tak ada? Itulah soalan saya. Sekarang tata tertiblah kena tindak. Ini adalah kesalahan dari segi tata tertib. Apabila dia tak ikut undang-undang dalam tindakan satu kes, itu adalah tata tertib kena bertindak. Itu yang saya sedang mengadu. Bagaimana seorang Ayu dah update dalam sistem, saya dah buka IP dengan Section 506, mengapa tak buat tangkapan? Sepatutnya dah buat tangkapan, minta reman dekat mahkamah untuk siasat. Maksudnya Ayu kes baru ambil keterangan saya, dia dapat bukti,
Dia dapat unsur-unsur, ada asas dalam kes tu untuk buka dalam Seksyen 506, tapi berikutnya tindakannya mana? Siasatan terhadap suspeknya mana? Dia tak buat tangkapan, macam mana dia siasat? Jadi kes Tapi hari tu mana? rakaman cik dah diambil kan? Apa dia? Rakaman percakapan cik dia dah ambil kan? Memang itu first day kena ambil, itu dia dah buat. Itu adalah sebelah pengadu. Sekarang siasatan kesnya mana? Bukti saya dah bagi. Dia dah buka IP. Tindakan seterusnya, saya minta hak saya sekarang dalam CPC. Tindakan seterusnya oleh polisnya mana? Sepatutnya polis tangkap kedua-dua tertuduh, minta reman dekat mahkamah dan reman mereka dan siasat. Dan siasat bagi IP kepada PADPP. Barulah kes tu jalan masuk mahkamah. Sekarang polis dah sekat dan tak ada siasatan lanjut tak ada. Macam mana? Setakat dia buka IP, tak tahulah report tangkapan pun dia tak ada buat dalam sistem ke apa. Saya mana tahu. Dulu pun macam tu, dah tangkap, lepas tu tak tahu pergi mana. Mahkamah cakap file sistem dalam mahkamah tak wujud kes tu pun. Keputusan yang tercatat dalam, saya tak tahulah siapa tercatat, itu pun tak match dengan situasi sebenar lah. Mereka cakap lain, yang kejadian lain. Macam tu pula. Yang laporan polis saya yang berikut, langsung tak ada tindakan. Semua dia abaikan. So, macam mana? Ini saya nak tata tertib bertindak sekarang. Jangan bagi alasan kepada saya, dia dah ambil keterangan. Jadi, jawab soalan saya. Mengapa tindakan lanjut tidak buat? Yang tu cik kena berhubung dengan IO dia, cik kena tanya dia. Bukan saya, kita kan dah bagi tahu masalahnya. Dia dah block phone saya sekarang. Tak, datang, okey saya datang, semalam saya datang, dia tak ada, dia tak call. Sekarang dia sudah disembunyikan. IO tu disembunyikan. IO tu tidak akan ada. Kalau tak percaya, pergi cari dia. Kalau dia ada, bagi tahu saya datang. Cik sendiri pergi cari, kalau dia ada, bagi tahu saya. Saya dah bawa aduan kepada tata tertib. Kalau, okey, saya boleh ikut arahan tata tertib dengan syarat saya tidak disusahkan. Saya ulang alik katakan dari rantau ke sana, mereka simply akan cakap, ayo tak ada. Jadi, tata tertib lah kena bagi penyelesaian. Tata tertib yang kena kejar ayo tu. Kalau saya tidak dapat hubungi, sepatutnya tata tertib kena hubungi mereka. Hubungilah, call ayo tu, apa susah tata tertib hubungi dia. Tanya dia mengapa tangkapan tak buat. Pasal benda ni kalau melibatkan... Sebab tangkapan operasi itu semua di bawah jenayah. Yelah jenayah, tapi mereka kalau tak buat tata tertib lah. Betul tak? Apabila, okey, sebarang kalau pegawai tak ikut undang-undang dalam tindakannya, tata tertib lah yang kena bertindak. Pasal tu saya call tata tertib. Okey. Sekarang situasi dia... Polis melanggar undang-undang dari segi tindakannya. Tindakan mereka tidak mematuhi CPC. Itu yang saya mengadu kepada tata tertib. Lagi satu, mereka berlari. Tak ambil call, dan saya datang pegawai itu tak ada. ASP, SIO dia cakap, siapa saya macam dia, pura-pura macam dia tak ada kaitan dengan IO tu. Jadi ini semua unsur-unsur, ada ciri-ciri mereka ada niat untuk menipu dan ada tanda-tanda tu. Jadi tata tertib lah bagi soalkan mereka. Pergi tanya SIO dia. Pergi tanya. Kalau IO tak ada, pergi tanya SIO dia. Kan tim tangkapan lain boleh buat tangkapan. Orang IO lain pun boleh minta reman dekat mahkamah. Bukan semestinya IO yang sama kena minta reman. Macam kes saya berapa kali orang lain minta reman dekat mahkamah. Sebab dalam kes ni, kita orang ambil tindakan selepas siasatan ataupun dia dah selesai siasatan. Sekarang ni, dalam tempoh siasatan, kita orang takkan ganggu IP tu. Apa dia? Dalam tempoh siasatan IO, kami tak ganggu siasatan IO. Ya, tapi... Maknanya siasatan tu dan sehingga proses tangkapan tu,
itu semua tanggungjawab di bahagian mereka. Ya, Dan kalau cik ada masalah dengan tangkapan mereka, cik kena jumpa dengan mereka. berlaku. Itulah. Memang. Itu cik kena berjumpa dengan mereka. Bukan. Tata tertib lah kena tanya mengapa. Okey, sekarang saya buat ini adalah aduan saya di mana tangkapan diabaikan. Tertuduh diselamatkan oleh Ayu itu sendiri. Itulah tuduhan saya. Kerana tata tertib kena bertindak. Tanya mereka lah. Tanya mereka mengapa tak buat tangkapan. Kalau saya diam saja, mereka akan abaikan selama-lamanya. Dan semalam pun mereka dah cuba buat satu kes terhadap saya, polis. Pasal saya mengadu video saya, mengadu pasal polis, itu pun mereka siasat semalam. Silap sikit, kes yang tidak berasas tu mereka akan jalan. Salah mereka, kita mengadu, kita kena tangkap. Tapi yang real kes, diabaikan. Dan tata tertib pula cakap tak boleh ganggu dia punya tindakan sehingga apa? Sehingga dia bungkuskan satu kes tu. Selesai siasatan. Sehingga selesai siasatan. Sehingga, okey. Bila dia akan selesai? Jawab. Okey, kalau katakan selama-lamanya diabaikan macam ni saja, tata tertib akan bagi alasan, siasatan belum lengkap, jadi kami tak boleh interview. Macam tu ke? Jadi kalau bagi peluang macam tu kepada IOK, kan mereka akan diam diri selama-lamanya. Jadi tata tertib tidak akan bertindak lah. Kalau katakan, saya bagi satu contoh. Dalam kes ini, IP telah dibuka. Okey? Dan katakan lepas ini, Ayu tak buat apa-apa tangkapan selama-lamanya. Adakah tata tertib akan diam diri saja? Cik jawablah. Halo Cik. Kalau macam tu, Cik boleh buat aduan. Ya, saya sedang buat aduan. Cik kena buat aduan ikut saluran lah maksudnya. Iyalah, tata tertib adalah saluran, betul tak? Tata tertib bukankah saluran? Tata tertib bukankah saluran kami buat aduan? Cakaplah Cik. Jadi adakah tata tertib sekarang kalau pegawai tertinggi mereka tak buat kerja, mereka tak ada ruang untuk mengadu lebih atas. Contohnya, katakan sampai OCPD ke Ketua Bahagian Siasatan Jenayah bagi masalah dalam kes ini, adakah tata tertib di IPD Seremban tidak ada ruang untuk mengadu kepada Ketua Polis Negeri 9 ke? Tak ada ke? Macam tu. Macam mana? Saya sedang Sebab tu tanya. Cik, saya bagi Cik jalan. Cik berhubung dengan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Dia dulu. kan tak angkat phone. Bukan sekali pertama, Cik. Kami sekarang sebagai orang awam, kami cakap dari pengalaman. Okey, oleh kerana tata tertib dah bagi tahu saya ikut juga. Baru tadi saya call. Operator sambung. Operator lepas tu sampai dia putus. Dia sambung balik kepada operator. Sampai sistem tu putus, sambung balik kepada operator pun ditangkat. Lama saya tunggu. Hampir 2 minit. Dia tak angkat phone. Dia tak angkat phone. Berapa kali saya dah cuba. Itulah Cik kena cuba lagi sebab saya pun memanglah kadang-kadang kita tak dapat yelah, call. why not? Cik bagi tahu saya, why not? Ambil aduan saya sebagai tata tertib. Saya dah bagi tahu mereka tidak angkat phone beberapa hari. Banyak kali saya cuba pun mereka tak angkat. Okey? Saya dah bagi tahu masalah-masalah yang saya hadapi. Okey, jadi why not? Tata tertib usaha sikit lah. Kan tata tertib ditanggungjawabkan untuk buat kerja macam ni. Untuk apabila pegawai tak buat tanggungjawab dengan betul, tata tertib kena bertindak. Jadi saya dah buat aduan, jadi pergi jumpa mereka lah. Why not call ASP Fauzan tanya? Tata tertib tanyalah sama ada ASP Fauzan mengabaikan aduan tu ataupun dia akan arahkan dia punya Ayu dan bagi tahu saya balik. Kalau ada perkembangan bagi tahu. Kalau mereka melanggar ke tak buat tanggungjawab, ambil tindakan. Itulah kuasa tata tertib sepatutnya, betul. Jadi jangan bagi arahan kepada saya saja yang mana saya dah cuba buat tak jadi. Jadi saya nak tata tertib bertindak. Cik tolong hubungi ASP Fauzan ataupun Ketua Bahagian Siasatan Jenayah. Catatkan nombor report saya dulu. Saya bagi nombor report.
Okey, report saya rantau. Okey. Palang 1419. Okey. Palang 21. Tak apa, nanti saya akan berjalan. Saya akan balau dekat ayah tu suruh kontak cik. Siapa-siapa lah. Ayu ke, ASP Fauzan ke, ataupun Ketua Bahagian Siasatan Jenayah ke. Tak apa, saya suruh ayah call cik nanti. Suruh Ayu call saya terus. Okey, cik. Terima kasih. Okey cik. Okey.